Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada malam ini di teratak halakah Akar Tradisi Ilmu. Malam ini kita bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Azhar, College Universiti Islam Antarabangsa, Selangor. Kuis. Dan insya-Allah malam ni kita akan bincang satu tajuk yang sangat menarik. 5 fasa masa. Perbincangan kita berdasarkan sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan keadaan ummah. Ini antara mukjizat Rasulullah menyebut perkara future, perkara akan datang, perkembangan ummah. Dan insya-Allah yang akan menghuraikan pada malam ini, kita ada tetamu kita yang istimewa, akhi wa habibi Al-Fadil Al-Ustaz Herianto, yang akan menjelaskan kepada kita berkenaan dengan 5 fasa masa ini. Dan bersama kita juga pada malam ini qari tetap halaqah Al-Fadil Al-Ustaz Tirmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz Tirmizi? 5 fasa masa perkembangan ummah sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian fasa kedua, ketiga, keempat, kelima yang disebut dalam hadis Rasulullah tersebut. Saya nak bagi ruang sepenuhnya kepada Al-Fadhil Ustaz Harry kita. Nama manja Ustaz Harry. Para penonton di rumah, malam ni kita nak dengar perkongsian Ustaz Herianto berdasarkan hadis tersebut. Silakan Ustaz untuk memulakan perbincangan kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebenarnya apabila kita melihat kepada hadis yang berkaitan dengan 5 fasa masa yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, atau dipanggil juga hadis ini daripada Huzaifah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, hadis berkaitan dengan 5 fasa masa ini nak menunjukkan tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana membicarakan tentang 5 fasa masa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan persoalan yang bersifat mendatang. Makna bukan peristiwa yang berlaku pada masa tersebut. Yang kedua, ini nak menunjukkan, nak menggambarkan kepada kita bahawa hadis 5 fasa masa ini, bahawa nubuwatul Rasul, kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang disebut di dalam firman Allah Ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam firman-Nya, tidak bercakap daripada hawa nafsunya. Makna setiap perkataan yang keluar daripada Rasulullah SAW adalah wahyu daripada Allah semata-mata. Maknanya perkataan yang keluar daripada Rasulullah SAW ini adalah sebagai suatu petunjuk kepada kita, kerana ia bukan hanya datang daripada Nabi, tetapi datang daripada Rasulullah SAW. Yang ketiga, peristiwa ataupun hadis 5 fasa masa ini sebagai tafsir. Faham tak faham tafsir itu dahulu ni? Tafsir maknanya berita gembira kepada kita umat Nabi SAW. Kita tengok. Pertama kata Nabi SAW dalam hadis ini,
takunun nubuwatu fikum ma sya'allahu an takun thumma yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'aha. Kata Nabi SAW, peringkat atau fasa yang pertama ialah fasa kenabian, di mana Nabi SAW memang berada bersama dengan umat ketika itu. Kemudian Allah Ta'ala yarfa'uha insya'a ayyarfa'aha, Allah angkat masa kenabian ini atau fasa kenabian, maka Nabi diwafatkan, selesai fasa yang pertama. Kemudian kata Nabi SAW, summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah fatakunu ma sya'allahu an takun. Kemudian datang pula pada fasa yang kedua, iaitu yang dipanggil sebagai fasa khilafah di atas jalan Rasulullah SAW. Ini yang dipanggil sebagai fasa khulafa'ur rasyidun, khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ada disebut dalam suatu hadis yang lain, kata Nabi SAW bahawa fasa di antara pemerintahan ataupun khalifah Abu Bakar ataupun khulafa ar-rasyidun ini disebutkan selama 30 tahun. Dan para ulama mengirakan daripada zaman Sayyidina Abu Bakar sehingga kepada zaman Sayyidina Ali, memang ia berlaku selama 30 tahun. Itu yang canggih itu. Ini dipanggil mukjizat, kerana Nabi dapat menggambarkan peristiwa yang akan datang, yang bakal berlaku. Maka kata Nabi SAW, summa yarfa'uha idza sya'a ayyarfa'ha, maka Allah angkat zaman itu. Maka keempat-empat khalifah semuanya dimeninggalkan, dimatikan, habis. Masuk fasa yang ketiga, kata Nabi SAW, summa takunu mulkan aban takunu fihi insya'allahu ayyakun. Maka fasa yang ketiga ini ialah fasa dipanggil pemerintahan yang menggigit. Dia aban ni maknanya dia gigit dengan geraham. Sebab itu zaman ini berlaku bermula daripada zaman Umayyah, pemerintahan Bani Umayyah, sehingga berakhir pada zaman Utsmaniyah. Ini yang kata Nabi, summa yarfa'u wa idza sya'a ayyarfa'aha, diangkat zaman ini, habis zaman yang ketiga. Kemudian masuk zaman yang keempat, summa takunu mulkan jabriyan ay fatakunu ma sya'allahu ayyakun. Maka jadilah pada fasa yang keempat ini dipanggil pemerintahan diktator ataupun dengan kekuatan, dengan paksaan. Yang ini ni fasa yang keempat. Dan nanti suatu ketika fasa ini, summa yarfa'uha insya'a yarfa'ha, Allah akan angkat juga fasa yang keempat. Dan fasa yang terakhir, kata Nabi SAW, summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah, iaitu kembali semula pada fasa yang terakhir, iaitu fasa yang kelima, kembali kepada fasa khilafah seperti mana zaman Rasulullah SAW. Ini 5 fasa yang digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW tentang perjalanan. Sebab itu kata para ulama, hadis 5 fasa ini menggambarkan perjalanan yang akan dilalui oleh umat Nabi SAW. Wallahu a'lam. Ustaz dah sebut tadi ada 5 fasa. Ya. Nubuwah, kenabian, kemudian khulafa, betul, ala minhajin nubuwah, betul. Kemudian yang ketiga mulkan adan, kerajaan, pemerintahan yang menggigit tadi, betul. Yang keempat jabrian, ya, kerajaan, pemerintahan secara diktator yang penuh dengan kezaliman, penindasan. Dan yang kelima akan kembali khilafah ala minhajin nubuwah, balik Islam kembali berkuasa.
Dah kita sekarang berada zaman mana Ustaz? Ini yang menjadi soalan tu. Zaman mana gagak kita? Fasa yang pertama yang dipanggil fasa nubuwah, ini tak ada lagi. Ke ada yang mengaku Nabi pula sini? Itu dah letak jawatan dah. Dah letak jawatan. Itu tak ada dah. Ya. Maknanya sebab itu kata para ulama, fasa nubuwah ni lama dah berakhir. Kerana Nabi berada di tengah-tengah umat ketika itu. Yang kedua, fasa yang disebut sebagai fasa khilafah, ini pun berakhir lama dah. Ya, Sayyidina Ali pun telah meninggal. Sayyidina Osman juga dibunuh. Ya, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar semua dah meninggal. Fasa yang ketiga yang dikata mulkan adhan, kata para ulama, dia berakhir pada zaman Utsmaniyah. Tuan-tuan, kita ada 5 fasa. Sekarang fasa pertama selesai. Fasa kedua selesai. Fasa ketiga juga selesai. Kita hanya tinggal berapa fasa? Fasa makcik, bukan pasar. Ya. Fasa. Kita hanya ada 2 fasa saja lagi. Fasa yang dipanggil mulkan Jabrian, atau satu lagi yang dipanggil fasa nubuwah, fasa khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi antara 2 ni, kita ulama begini disebut, ya, perjalanan fasa ini sebenarnya tuan-tuan sekalian, ini nak menggambarkan perjalanan menuju kepada kehancuran alam ni. Sebab itu dalam hadis itu, bila Nabi SAW sebut dalam hadis tadi, summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah, fasa kata, Nabi kata fasa yang kelima akan kembali balik kepada khilafah, yang mana seolah-olah wujud Nabi ketika itu, seperti zaman para sahabat. Fasa kata, lepas pada itu Nabi turun diam. Kata para ulama, fasa yang kelima itu ialah fasa yang terakhir di dalam perjalanan kehidupan umat Nabi SAW. Makna umat Nabi ini umat terakhir, bererti akan tamatlah. Jadi sebab itu kata para ulama, kita berada pada fasa yang keempat, mulkan Jabrian, iaitulah pemerintahan yang berasaskan kekuatan, bil qahr, bil jabarut, yang dikuasai oleh orang-orang yang menggunakan kuasanya pada hari ini. Kadang ditanya orang, apa yang ada pada fasa yang dipanggil sebagai mulkan Jabrian ataupun fasa diktator ni? Pertama sekali tuan-tuan sekalian, pada zaman itu pemerintahan tidak lagi diasaskan oleh Islam. Maknanya ciri-ciri ataupun khususiat yang ada pada Islam itu tidak ada di dalam pemerintahan tersebut. Ada tak pada zaman ni? Sebab itu dipanggil mulkan Jabrian ini juga disebut diktatorian wa ilmaniyah, dipanggil secularism. Sekarang kita tengok bagaimana pemisahan di antara kehidupan dengan agama. Sekarang tuan-tuan lihat bagaimana pemisahan di antara muamalah dengan agama. Tuan-tuan lihat bagaimana pemisahan di antara kewangan dengan agama. Semua sistem-sistem ini hari ini terpisah. Kenapa? Kerana kata Nabi SAW, pada fasa mulkan Jabrian ini ialah pemisahan mutlak di antara kehidupan dengan agama. Sebab itu kalau kita tengok pada masa fasa mulkan adhan, pada zaman Osmaniyah, zaman Abbasiyah, betul berlaku kezaliman, tetapi mereka masih lagi berada di atas landasan agama.
Syariat itu masih ditegakkan, cuma penyangak banyak. Faham? Ya, agama jalan, penyangak pun jalan juga. Ini zaman Abbasiyah, Umayyah, pada zaman Utsmaniyah. Tapi pada zaman yang hari ini, dia terpisah langsung di antara pemerintahan itu dengan agama. Wallahu a'lam. Saya tertarik dengan apa yang Fadhil Ustaz Rianto terangkan tadi, dan teringat saya ketika Abdul Malik bin Marwan dilantik sebagai khalifah zaman dia dah buat pengumuman, jangan siapa-siapa nasihat aku yang akan buat keputusan sendiri. Dan selepas Abdul Malik bin Marwan ini, anak dia Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian Al-Walid, kemudian Hisham bin Abdul Malik, sehingga anak dia ketika nak mewarisi jawatan khalifah, datang Umar bin Abdul Aziz memberi nasihat, wahai Hisham bin Abdul Malik, ittaqillah, bertakwalah kamu dalam urusan pemerintahan ini, kerana aku telah melihat beberapa orang khalifah yang bersifat Jabrian ini, mereka mati, dimasukkan ke dalam kubur, wajah mereka berubah, tak menghadap kiblat. Dah letak menghadap kiblat, berubah lagi, kerana mereka sangat bersifat memaksa ke atas rakyat dan menindas. InsyaAllah kita ada lagi perbincangan seterusnya akan dihuraikan oleh Fadhil Ustaz Herianto. InsyaAllah halaqah beristighfar dulu seketika. Para penonton di rumah, teruskan bersama-sama kami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada adik-adik para jemaah Masjid Al-Azhar Kuis yang bersama-sama kita pada malam ini, dan juga jutaan terima kasih kepada keluarga besar Halaqah. Saban minggu bersama-sama kami kita berkongsi ilmu dan maklumat, yang insya-Allah pada malam ini kita akan teruskan lagi perbincangan kita berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan 5 fasa masa yang berlaku pada umat Islam. Tadi Ustaz Rianto telah terangkan suatu zaman mulkan Jabrian, yang mana para ulama dalam mensyarahkan suasana menyatakan bahawa segala kemuncak kejahatan, kezaliman, penipuan, penindasan, kesesatan, kehancuran kehidupan manusia sedang berlaku pada zaman tersebut. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsi lagi kenapa keadaan ini berlaku? Silakan Ustaz. Ya. Sebab itu kita sebut bahawa zaman ataupun fasa yang keempat ni, di mana kita berlaku sekarang. Sebelum tu saya nak petik, ada suatu riwayat yang menyebutkan tentang peristiwa di mana zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika itu. Tak silap saya zaman itu Nu'man bin Bashir ketika itu menulis surat kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bahawa zaman khalifah telah pun berakhir ketika itu, dan dia berada pada zaman sesudahnya. Adakah dia ini yang disebut oleh Nabi SAW yang dikatakan fasa yang kelima, iaitu khilafah ala minhajin nubuwah? Tetapi para ulama tidak bersetuju, kerana selepas daripada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz datang pula zaman yang dipanggil mulkan adhan, mulkan jabariyah ataupun jabrian yang hari ini. Sebab itu ulama tidak bersetuju bahawa zaman, kerana Khalifah Umar Abdul Aziz dia tidak termasuk Khulafa' Rasyidun, dia tak masuk, dia sampai Zainal Ali sahaja. Cuma apa yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz, kerana keadilan zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz, kehebatan pemerintahan zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz, seolah-olah khilafah itu telah kembali balik seperti mana datangnya atas asas zaman Nabi SAW. Tapi ulama tidak bersetuju. Kenapa?
kerana wujudnya keadaan-keadaan pada zaman berikutnya yang memberi gambaran bahawa fasa yang kelima belum lagi tiba. Sebab itulah bila kita sebut hari ini sebenarnya kemuncak kepada zaman ataupun dipanggil mulkan Jabarian atau mulkan Jabrian, iaitu fasa yang keempat di mana segala kezaliman, segala kerosakan-kerosakan yang hari ini kita lihat dia mencapai kepada suatu tahap yang paling maksimum. Kenapa? Mudah saja. Pertama, kerana kita telah jauh meninggalkan yang disebut sebagai fasa pertama, fasa kenabian. Kita telah ditinggal oleh Rasulullah SAW lebih kurang 1400 tahun. Bagaimana prinsip-prinsip yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu ditinggalkan jauh di belakang hari ini. Bahkan apa yang diusahakan oleh Rasulullah SAW, syariat yang dibawa oleh Nabi juga tertinggal jauh di belakang. Itu antara punca kita lihat hari ini, kemuncak kepada kezaliman, kemuncak kepada kerosakan-kerosakan yang berlaku pada fasa yang keempat. Sebab itu fasa keempat ni dia kemuncak, yang mana akan datang fasa yang kelima yang dipanggil janji tabsyir, sebagai janji gembira yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya, mulkan Jabrian ini keadaannya lebih teruk daripada mulkan Adhan, iaitu fasa yang ketiga sebelumnya. Kenapa? Sebab fasa yang ketiga, walaupun berlaku kezaliman, kita lihat dalam pemerintahan Osmaniyah sendiri umpamanya, dalam pemerintahan Bani Umayyah umpamanya, berlaku kezaliman, pembunuhan, peperangan. Banyak ulama-ulama daripada zaman-zaman tersebut yang kita lihat kisah-kisah mereka bagaimana dizalimi. Tetapi kata para ulama, pada zaman atau fasa yang ketiga itu, mereka masih lagi berasaskan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka hanya melincung daripada landasan. Tetapi apabila datang pada fasa keempat, iaitu hari ini, kita bukan hanya melincung, tetapi kita telah jauh meninggalkan asas-asas dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah mengapa kita lihat hari ini kemuncak segala kezaliman, penipuan, penindasan. Yang kaya semakin kaya menekan yang rendah. Yang kuat, yang hebat, yang bersenjata menekan kepada yang lemah. Hari ini kita lihat yang lemah tidak ada hak, yang miskin menjadi terus miskin, yang susah menjadi terus susah. Kenapa? Kerana zaman ini memang berada terus jauh daripada landasan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara kemuncak kepada zaman Jabrian, iaitu fasa yang keempat. Wallahu alam. Walaupun Al-Fadhil Ustaz Rianto sebut itu keadaan, tetapi bukan bermakna kita sebagai ummah kita kena kata tak apalah, dah Allah tentukan kita sedemikian, maka kita terus lemah semangat. Bukan untuk lemah semangat, tetapi sepatutnya kita persiapkan diri kita untuk menunggu janji fasa kelima tersebut. Kita dengar dulu indikator kita. Daripada Al-Fadhil Ustaz Tamizi dari tadi dah tersenyum je nampak. Boleh tak? Boleh, insyaAllah. Are you ready? Yes, sir. Okey, silakan Ustaz. Terima kasih kepada kekanda Al-Fadhil Ustaz Said. Yang saya mulakan juga kekanda Al-Fadhil Ustaz Harry, khususnya adik-adik pelajar, mahasiswa-mahasiswi, tak lupa kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat para penonton di rumah. InsyaAllah saya ingin bacakan dua ayat dalam surah Ar-Rum. Dua ayat dalam surah Ar-Rum barangkali berkait dalam perbincangan yang kita sedang ikuti sekarang. Sama-sama kita baca, sama-sama kita ikuti insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين صدق الله العظيم. Surah Ar-Rum ayat 41 dan 42. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Telah jelas kerosakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar mereka merasakan sebahagian daripada akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah wahai Muhammad, berjalanlah di muka bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang terdahulu. Kebanyakan mereka adalah orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Fadil Ustaz Tamizi. Ustaz Rianto, sedikit lagi kita nak bincang. Ada pandangan yang menyatakan bahawa mungkin kehadiran Dajjal dah semakin hampir. Cuma sebelum Dajjal betul turun, sekarang ini seolah-olah ada dah wakil-wakil Dajjal yang sedang berkuasa, yang sedang menguasai dunia pada hari ini, menindas umat Islam di mana-mana, menekan orang yang cuba untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pandangan Ustaz? Ya. Sebenarnya persoalan Dajjal ini sebahagian daripada yang kita imani. Kerana di antara tanda-tanda berlakunya kiamat ialah keluarnya Dajjal. Sebab itu hadis Tamim Ad-Dari, ya, yang menceritakan tentang bagaimana Tamim Ad-Dari ini suatu ketika dia terdampar di suatu tempat dan takdirnya Allah mempertemukan dia dengan seorang laki-laki yang disebut sebagai Al-Masih Dajjal, ya, yang disebut sebagai Dajjal. Sebab itu Dajjal di antara tanda-tanda besar hari kiamat yang mana akan keluar nanti, yang akan membuat kerosakan di muka bumi. Walau bagaimanapun setakat ini kalau kita lihat kepada perbincangan ulama, tidak ada lagi ulama yang mensabitkan tentang munculnya Dajjal yang dimaksudkan seperti mana dalam hadis Tamim Ad-Dari. Tetapi di sana juga ada satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu hadis yang panjang. Kata Nabi SAW, tidak akan berlakunya hari kiamat, antara lain kata Nabi SAW, hatta yub'atsuna dajjalun kadzabun, sehingga diutuskan daripada kelompok manusia ini dajjal-dajjal yang menipu. Sebab itu hari ini kita lihat dalam konteks kehidupan kita pada fasa yang keempat. Sebab itu kita berada pada kemuncak fasa keempat. Kerana apa? Kerana tanda-tanda dajjal-dajjal kecil ini telah pun keluar. Ada sebahagian pandangan ulama menyebutkan bahawa dajjal-dajjal kecil ini antaranya ialah Musailamah bin Al-Kazzab, yang mengaku menjadi seorang nabi suatu ketika dahulu. Tetapi itu sebahagian pandangan. Cuma kalau kita lihat Dajjal ini sifatnya dia menipu, ya, kadzabun. Dia mendatangkan penipuan-penipuan kepada manusia. Sebab itu hari ini kita lihat kehidupan kita manusia dikongkongi dengan penipuan-penipuan dajjal-dajjal kecil ini, sehingga kita tidak melihat kepada agama itu seperti mana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tuan-tuan kita boleh lihat bagaimana kehidupan kita
sama ada dari segi sosialnya, dari segi kehidupan bermasyarakat, dari segi kehidupan ekonomi kita, dari segi seluruh segenap kehidupan kita, kita sudah memahami dalam bentuk yang kontra daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita lihat peristiwa yang berlaku di sekitar kita, khususnya yang berlaku di negara Arab, bagaimana kezaliman-kezaliman yang berlaku dibuat atas nama kuasa, yang ini menunjukkan bahawa benarlah pandangan bahawa dajjal-dajjal kecil ini telah pun muncul lama di dalam kehidupan umat manusia, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita sebutkan tentang dajjal-dajjal ini, hakikatnya wujud dari sudut dajjal yang dimaksudkan ialah bukan dajjal al-akbar, iaitu al-masih dajjal yang akan keluar sebagai tanda bermulanya kiamat kepada kehidupan manusia ini. Wallahu a'lam. Saya dapat fahami bahawa yang Ustaz Rianto sebut tadi, dajjal-dajjal kecil ini antara sifatnya memang suka menipu, kadzab. Menipu dalam ekonomi, menipu dalam urusan hidup, menipu dalam politik, menipu dalam pelbagai perkara. Jadi yang kecil-kecilnya yang suka menipu dalam pelbagai urusan ini, bila dajjal betul datang nanti jadi senang je nak ikut dajjal. Dajjal betul miss call je. Dia terus ikut. Kan? Jadi ini yang kita bimbang. Maka ummah perlu diselamatkan daripada dajjal-dajjal kecil, dan kita perlu persiapkan diri kita. InsyaAllah Ustaz Rianto akan ceritakan pada kita langkah-langkah apa yang perlu kita buat sekarang sebagai persiapan dengan keadaan zaman kita sekarang. Cuma halakah akan berehat dulu seketika. Para penonton di rumah teruskan bersama-sama kami. Adik-adik di sini kita beristighfar dulu seketika, insya-Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada para jemaah yang terus bersama dengan kita pada malam ini, dan terima kasih banyak-banyak halakah ucapkan kepada para penonton halakah yang berada di rumah masing-masing pada malam ini bersama keluarga. Ada yang sambil makan, sambil minum, kita berkongsi ilmu, alhamdulillah. Dan kita mengharapkan para penonton kita dan juga adik-adik di sini kita berinteraksi, kita boleh berinteraksi, bersilaturahim. Like Facebook halakah, boleh? Dah like ke belum yang kat kuis ni? Kan? Jangan like halakah saja, Facebook ustaz pun kena like juga. Kan? Okey. Jadi kita akan terus perbincangan kita. Tadi ustaz panjang dah terang tentang Mulkan Jabriyan, dan hari ini realiti kita melihat umat Islam banyak tempat di atas muka bumi ini disembelih, dibunuh. Bagaimana berlaku di Suria, berlaku di Myanmar, berlaku di banyak tempat. Jadi ustaz, kita nak bincang, kita melihat umat seolah-olah sebahagiannya macam dah lama tertidur ataupun ditidurkan, bukan ditiduri, ditidurkan. Kan, dengan kelalaian, dengan pengaruh-pengaruh barat yang cuba melemahkan ummah. Apa yang seharusnya kita buat untuk bangkit balik berhadapan dengan situasi sekarang? Silakan Ustaz. Ya. Nabi SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, Nabi SAW sebut, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata Nabi, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan dua perkara yang kalau kamu berpegang pada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Sebab itu kita lihat hari ini, ketika mana kita berada pada zaman kemuncak daripada zaman kerosakan ini, hakikatnya kita umat Islam telah lama meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Sebab itu kita lihat hari ini umat Islam khususnya di mana-mana, jangan tengok di kuis je, tak. Di mana-mana pun. Tu tengoklah di negara Timur Tengah, negara Arab yang bukan Arab, di mana-mana pun ada umat Islam. Sebenarnya kita telah ditidurkan daripada merujuk kepada dua kitab ini, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Quran ada pada kita. Quran memang diturunkan bersama dengan Nabi SAW. Orang baca Al-Quran, tetapi Al-Quran hanya menjadi bahan bacaan sahaja. Orang hanya suka mendengar Al-Quran sahaja. Tetapi Quran yang Allah Ta'ala turunkan sebagai petunjuk, sebagaimana ayat yang mula-mula kita baca di dalam Al-Quran, Dzalikal kitabu la raiba fi hudan, kata Allah Ta'ala, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk. Yang inilah yang menyebabkan kita umat Islam pada hari ini, umat Nabi SAW, ketika mana kita berada pada fasa yang keempat ini, kita teraba-raba, bukan meraba. Yang itu tak ada kerja. Teraba-raba maknanya apa benda pula maknanya? Tak tentu arah lah tuan, tak tentu arah. Perasan tak? Kita tengok apa yang berlaku di sekeliling kita. Tuan-tuan tengok di Rohingya, kita tak tentu hal. Kita tengok yang berlaku di Timur Tengah, di Syria, di Mesir. Orang confuse, ni mana satu betul? Sisi ke cyber cafe? Sisi. Tak. Ini yang berlaku hari ni, orang tak nampak mana satu betul, mana yang tak betul dah. Apa yang berlaku di Syria, akhirnya hari ni orang jadi confuse. Mana yang betul? Pemberontak betul ke Bashar Assad yang betul? Nampak? Kenapa? Kerana kita tidak kembali balik kepada Al-Quran. Quran hanya berada pada kita. Quran ibarat hanya wujud dalam mimpi-mimpi di dalam tidur kita. Mimpi seronok, terbit tak ada dah rupanya. Bangun tidur tak nampak. Inilah yang menyebabkan sebenarnya kita hari ini umat Nabi SAW diperkotak-katikkan, dipermainkan. Sebab itu tuan-tuan tengok, itu belum lagi kita melihat kepada ideologi Ism. Tahu ism? Makcik kat rumah ni tahulah ni. Macam meraba-raba macam Ism ni tuan-tuan, maknanya ideologi lah. Ism tu yang macam-macam. Ada orang sebut Islam moden, Islam apa nama lagi, liberal Islam dan sebagainya, ya, macam-macam lah. Kenapa? Jawapannya kerana kita tidak kembali balik kepada Al-Quran. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang biasa kita sebut dalam bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas, sebagai petunjuk. Petunjuk Quran bukan hanya digantung, tetapi sebagai petunjuk. Tetapi ini jauh daripada kehidupan kita hari ini. Wallahualam. Terima kasih Ustaz Rianto. Ustaz Samizi, tolong baca sedikit indikator sebagai panduan kita seterusnya. Silakan. InsyaAllah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Said, dan saya kasih Ustaz Haryanto. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saya tertarik dengan kupasan Ustaz sebentar tadi, dan saya ingin bacakan satu ayat, barangkali boleh memberi pengajaran kepada kita menerusi surah Fatir ayat yang ke-37. Ya, sama-sama kita hayati dan kita khusyuk dengan ayat ini. Mudah-mudahan menjadi pengajaran buat kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل
يذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Nescaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun. Shadaqallahul azim. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Demikianlah ayat ini memberi peringatan kepada kita barang siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Samizi. Dan untuk makluman semua yang sedang menonton, yang berada di sini, kalau nak tengok ulangan halakah, akan ada ulangan pada setiap hari Selasa jam 9 pagi. Adik-adik kalau nak tengok diri sendiri, tunggu hari Selasa ni. Dan juga boleh nak tengok maklumat yang dikongsi oleh Ustaz Haryanto tadi. Kalau nak tengok berulang-ulang, boleh tengok di tonton.com.my di internet. Halakah, kita beristighfar dulu seketika. Halakah tak tengok? Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada para penonton yang berada di rumah, yang berada di masjid. Halakah sebenarnya dalam siri-siri menyambut, memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada 4 siri yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama dan akan disusuli halakah menyambut Maulidur Rasul, memperingati Rasulullah dalam masa sebulan, insya-Allah. Tajuk-tajuk berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Haryanto, soalan terakhir saya. Kita berada pada zaman disebut kemuncak kejahatan, kemuncak penindasan, kezaliman. Dilihat seolah-olah ada suatu kuasa, ada satu usaha untuk menjauhkan ummah daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi amalan, dari segi bentuk pemikiran sendiri. Menyebabkan lahir generasi-generasi yang tak rasa bersalah apabila mereka jauh daripada Rasulullah. Bahkan dengan beraninya mereka bercakap perkara yang jelas bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon Ustaz bagi sedikit pencerahan di hujung perbincangan kita ni. Silakan Ustaz. Ya. Pertama sekali, sebenarnya bukan sesuatu yang pelik. Kerana dalam Al-Quran pun telah ada dinyatakan bahawa Allah SWT menyatakan dalam firman-Nya, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walaupun ayat ini memang dituju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam arti kata Rasulullah itu seorang nabi, kita sebagai pengikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah nabi itu diusahakan supaya menyeleweng daripada syariat, diusahakan, apatah lagi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah nabi itu tidak diredai oleh orang-orang Nasara yang disebut Allah Ta'ala, orang-orang Yahudi yang sentiasa cuba untuk menyeleweng syariat ini, apatah lagi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sebenarnya kita bincangkan 5 fasa ini supaya kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita rasa bahawa
kita berada pada zaman itu. Beginilah tuan-tuan, macam kalau tuan-tuan berada dalam kandang singa. Faham? Maknanya berada dalam kandang singa dah, nampak singa 3 ekor. Takkan buat juga tengok macam singa ni. Itu. Kita hari ini ni itu yang kita nak, supaya orang faham bahawa kita berada pada zaman ini. Dan zaman ini Allah Ta'ala janji dah, Allah sebut dalam Quran, walan tarda, selama-lamanya tidak. Bermakna selama-lama itulah akan ada usaha yang akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya nak simpulkan beginilah pada kesempatan kita di halaqah ini. Barangkali selama mana kita lihat, kita tidak dipesongkan dari segi ibadah kita. Tuan-tuan tetap semayang 5 rakaat. 5 rakaat pula, seleweng dah. Tetap 5 waktu semayang. Tetap subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4. Tetap menikah, kita nak kahwin kena menikah. Tetapi yang dipesongkan ialah cara pemikiran kita. Ini yang disebut oleh para ulama sebagai ghuzwah fikriyah, atau kita kata peperangan minda atau penguasaan pemikiran. Hari ini yang berlaku, yang kita lihat Islam tetapi pemikirannya tidak seperti mana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham kepada apa yang disebut sebagai Islam tidak seperti mana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita tengok dia Islam tapi dia boleh berjoget juga. Dia Islam, dia bertudung, dia berpakaian sopan, tetapi dia terpesong daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab minda kita dikuasai. Hari ini kita melihat sama saja soal apa yang ada pada kehidupan kita hari ini. Dari segi ideologi-ideologi yang datang, kita anggap itu sebagai suatu yang ada pada hari ini, tanpa kita melihat ia sesuatu yang tidak valid sebagai seorang Islam. Inilah dia tuan-tuan yang kita sebut sebagai hari ini cabaran ghuzwatu fikriyah, ataupun peperangan minda atau penguasaan pemikiran. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Rianto di atas perkongsian dan huraian yang sangat menarik. Dan kita dapat buat simpulkan bahawa sebagaimana dinisbahkan pada Imam Malik, tidak akan baik akhir umat ini, melainkan akan jadi baik dengan apa yang menyebabkan umat dahulu jadi baik, yakni dengan Al-Quran dan panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai di penghujung perbincangan kita. Insya-Allah kita akan bertemu lagi di teratak halakah ini pada minggu hadapan. Kita akan bincangkan suatu kisah yang sangat menarik. Ada seorang sahabat Nabi yang nak pukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta Rasulullah buka dadanya, nak pukul. Kenapa nak pukul? Apa yang berlaku? Apa respon Rasulullah? Insya-Allah kita bincang pada minggu hadapan. Bersama panel kita pada minggu hadapan Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli bin Razali, dan kita akan bersiaran secara langsung di Masjid Al-Firdaus, Bandar Baru Selayang. Warga sekitar Masjid Al-Firdaus, Bandar Baru Selayang dijemput hadir beramai-ramai pada minggu hadapan untuk kita teruskan perbincangan kita dalam halakah ini. Sekadar itu pertemuan kita pada malam ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dilanda musibah, hati tabah mula reda. Jangan biarkan dugaan ragukan pedoman hidup. Andai waktu